Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sudah habis kita punya cuti-cuti. Masih ingat sikit. Dah habis semua cuti-cuti masing-masing. Siapa yang bercuti, kita tunggu sekejap ya. Yes, tak sampai lagi signal dia. Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? How are you? Macam mana kongsi facai? Dah habis dah bercuti masing-masing. Dah kembali pada, dengar-dengar kata sekarang lepas ni dah tak ada cuti dah. Betul tak? Siapa yang kata cabaran masa cuti, inilah dia masa. Dah habis dah cuti, betul tak? Sekarang dah tak ada cuti sampai raya. Kalau ada cuti pun dia jatuh hari Sabtu, tak ada ganti. Jadi maknanya lebih kurang macam tak ada cuti lah. Bukan macam tahun lepas kan, semua asyik jatuh pada Ahad. Lumayan cuti last year. Jadi this year tak banyak cuti. So tak adalah alasan yang mana kita nak balik kampung, nak buat macam-macam kan. Inilah masanya daripada sekarang sampai raya. Kalau nak ambil peluang untuk turun berat badan, inilah dia masanya. Yang heran tu, dulu pernah ada satu coach tu, dia masa dia kerja, dia sibuk, dia tak boleh nak prepare makan. Dia kata dia sibuk coach, dia sibuk. Tunggu sampai cuti nanti dia akan fokus benda-benda yang sihat ni. Satu kali bila cuti, coach, cuti cabaran banyak coach. Jadi pendek kata, sama ada dia cuti ataupun tak cuti, dia punya cabaran sama je. Jadi kita kena ambil ni sebagai satu benda yang normal. Coach selalu kata tau, dalam coaching program kita orang, kita kata this is normal. How you going to live normal? Maknanya dalam keadaan kita normal, kita ada cuti, kita ada perayaan, kita ada masa kerja. Jadi semua tu sepatutnya sudah masuk dalam kita punya package, dan kita boleh turun berat badan cara macam tu. Okay? Kita tak boleh kata macam I have to wait for keadaan yang sangat-sangat apa orang kata ideal, barulah boleh turun berat badan. Jadi kita bukan dihidup dalam keadaan dunia yang ideal, betul tak? So siapa yang ada di sini, Assalamualaikum, apa khabar semua? Macam mana you all punya pengalaman cuti? Adakah mencabar ke, okey ke, ataupun tak berjalan ke? Kami baru-baru ni Selasa, setiap hari Isnin kan mereka akan hantar result timbang. Jadi ramai orang tak boleh hantar result timbang sebab masih lagi dia bercuti, masih tak balik kampung coach. Jadi tak boleh hantar result timbang. Jadi hari ini barulah mula dah ada yang hantar dan dapat result. Dan biasalah kan, takkanlah penimbang tu dia nak bawa balik kampung pun kan. Jadi pelik pula. Jadi maknanya dalam kami punya coaching group ni ramai juga yang bercuti. So you all macam mana? Cuba engagement sikit. Okay, macam cikgu lah. Cikgu sebelum dia start betul-betul tu, dia kena sembang-sembang dengan murid dulu kan. Jadi how you all, macam mana? You all bercuti ke? Okay, macam mana you all ni? Ke laut ke? Tak ke laut ke? Tu biasalah. So kita bercuti ni, bagi coach kalau bercuti, pergi makan. Okay, enjoy your holiday. Jangan pula bercuti pula berdiet, macam tak logik ya kan. Jadi kalau sekiranya you all bercuti, go ahead, enjoy your food. Hai, ada orang dah komen, alhamdulillah, thank you yang komen tu. Okay, Nurul Isma, ya, selamat malam. Nurul Isma buat apa cuti? Walaupun dia tak berjalan keluar, mungkin duduk kat rumah, tapi mungkin mungkin nak makan bersama-sama keluarga tu mesti ada juga kan. So bercuti tak jadi masalah, kita boleh enjoy kan. Bercuti pun berapa banyak pun, berapa kerap pun cuti je. Tapi masalahnya ialah lepas cuti tu nak buat apa. Jadi ramai orang tak tahu nak buat apa. Okay, ramai orang dah cuti pun dia main hantam kromo saja, balik daripada cuti dia langsung tak tahu nak buat apa. Jadi itu yang menyedihkan dan menyebabkan mereka akan continue saja diorang punya journey dalam menaikkan berat badan, sehinggalah
Sekarang yang banyak bertanya coach pula kali ni, sebab kita nak buka kita punya coaching program bulan 2 ni, 3 bulan, yang bertanya umur 22, 23. Padahal kita set lah kita punya yang orang akan nampak apa yang coach iklankan tu hanya 28 tahun ke atas. Tapi orang 22 tahun pun nampak. Jadi diorang pun bertanya macam mana program ni kan. Mereka juga mempunyai masalah. Tapi sebenarnya bila dia muda, lagi baik kalau join program tu. Sebab program kami lebih banyak memberi ilmu kepada pemakanan. Okay? Jadi sekurang-kurangnya dengan ilmu tu, dia boleh bawa ilmu tu sampai bila-bila. Kalau you ikut program yang tak memberikan you ilmu, habis program tu pun you tak ada apa-apa, because you tak faham kan. Coach nak tanya soalan boleh, inilah tujuan coach buat live. Tapi kalau you all tak bertanya, coach bercakap je lah. Coach kau cakap kan? Tapi tak tahu you all faham ke tidak. So itu coach suka engagement. Coach sangat suka kalau you engage dengan coach, sembang-sembang, masuk dalam tu kan. Jadi coach akan baca semua tu. Kadang-kadang sambil-sambil kita nak bercakap satu benda tu, kalau orang komen kat situ, coach akan berhenti layan dulu komen. Okay. Tapi kalau you tak ada apa-apa nak bagi, coach akan bagi. Satu benda coach nak share sambil tunggu you punya soalan. Ada satu benda yang coach nak share. Tadi ada seorang yang nak bertanya, dan coach dapati dia umur dia 22 tahun, okay, dan tinggi dia 1.7 meter. Sebagai seorang wanita, 1.7 tu kita tinggi. Jadi bagi coach cakap kat dia, you senang nak turun berat badan. Satu, you umur 22, badan masih fresh lagi. Okay, maknanya dia masih lagi metabolisme masih lagi efisien. Tahu lah kalau kita beli kereta baru kan, tengok apa dia punya engine pun smooth je. Okay, dan dia tinggi. Bila dia tinggi tu, dia mempunyai banyak muscle, lebih banyak masa. Dan orang tinggi ni dia memerlukan metabolisme, dia memerlukan tenaga yang banyak untuk menggerakkan badan dia, compare dengan orang yang 1.5 meter. Tapi kenapa orang tinggi ni 1.7 meter ni, kebanyakannya orang ni cepat naik berat badan, padahal dia sepatutnya tak cepat naik berat badan. Mesti you all pun nak tahu kan. Tapi coach tak payah tanyalah you nak tahu ke tidak, coach akan explain juga. So orang yang 1.7 meter ni, dia lebih kuat makan berbanding dengan 1.5 meter. Pada asalnya dia lebih kuat makan. Kenapa? Sebab dia mempunyai otot yang lebih. Sebab kan dia tinggi, dia mempunyai lebih banyak masa banding dengan orang yang 1.5 meter ni. Okay? Orang yang rendah ni dia kurang masa. Dan bila orang yang 1.7 meter ni, dia lebih masa dan keperluan makanan dia pun tinggi. Dan nafsu makan dia pun lebih tinggi daripada orang yang rendah tadi. Melainkan kalau dia memaksa diri dia untuk tidak makan. Tapi kalau dia mengikuti tabi'i dia, normal dia memerlukan makanan yang banyak. Dan badan akan mengeluarkan dia punya sense nafsu dia tu, nak makan untuk memenuhi keperluan badan dia. Itu macam enjin kereta besar, maka dia minyak dia perlu banyak. Okay, sama juga dengan badan. Tapi yang menjadi masalahnya ialah apa yang dia pilih makan setiap hari. Sebab Allah jadikan satu benda mekanik dalam badan tu, dia mesti memerlukan makanan. Tetapi dari segi akal kita yang memilih makanan. Dan Allah memberikan kita kuasa atau ruangan untuk memilih makan tu. Dan tanpa ilmu, kita akan memilih makanan yang mudah untuk dicapai, tanpa kita memahami apa sebenarnya badan tu perlu. Dan kalau kita tengok keperluan badan itu bukanlah semua kepada karbohidrat saja. Dia mesti balance dengan karbohidrat, dia mesti balance dengan protein, dia mesti balance dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan kebanyakan makanan yang ada, yang biasa yang kita tengok kalau kita pergi kedai ke pergi mana ke, kalau kita scan saja tu, kebanyakannya tinggi karbohidrat, tinggi gula, tinggi lemak, kebanyakannya. Dan tanpa ilmu, orang yang tinggi ni, orang yang nak makan, orang yang nafsu kuat makan ni, dia akan ambil benda-benda yang tak balance, yang tinggi karbohidrat. Dia rasa bahawa dia lapar, so dia akan ambil. Contoh macam mi goreng, nasi goreng, mi hun, mi hun sup, roti john, okay, burger,
Ini semua makanan yang tinggi karbohidrat. Tinggi karbohidrat, tinggi gula, tinggi tepung dia tinggi kan. Pizza ataupun kalau dia makan Kentucky, tak boleh nak sebut brand, fried chicken, kalau dia nak makan fried chicken, okey, yang mana digoreng dengan tepung kan. Jadi tepung dengan sebab kalau kita tengok company tu pun dia dah tunjukkan kalori dia memang tinggi. Jadi dia bila dia makan yang kalori tinggi tu dan badan terima makanan-makanan tu, dan badan audit, tahu tak, badan audit tu makanan kita ni, okey, dia ada auditor dia tu, dan dia nampak protein kurang, ini kurang, itu kurang, terlalu banyak karbohidrat. Apa badan buat? Badan tak boleh nak buang karbohidrat tu, tapi dia akan hantar signal kepada otak untuk makan lagi, sebab bahan lain tak cukup. Sebab kita tak boleh hidup dengan karbohidrat saja. Kita mesti balance dengan protein, dengan sayuran, dengan buah-buahan, okay? Dengan dia punya vitamin, mineral dan sebagainya. Kita kena balance. So kalau kita tak balance, kita makan saja tanpa kita mengira, dia masuk dalam badan kita, dan badan audit, bila badan audit dia cakap ini tak cukup, ini tak cukup, ini tak cukup, tak cukup, hantar signal kepada otak, pop, makan lagi. Jadi dia pun rasa nak makan lagi. Jadi nafsu dia terus nak makan. Tak tahulah coach kenapa tak boleh nak kontrol makan. Inilah sebabnya tak boleh nak kontrol makan, sebab tak balance makanan yang ada dalam badan. Jadi orang yang lebih tinggi, dia memerlukan lebih banyak. Dan of course lah, kalau dia tak bagi balance food kepada diri dia, dia akan makan lagi, dia nak makan lagi, dia nak makan lagi, dia nak makan lagi. Jadi menyebabkan orang yang tinggi ni sepatutnya boleh membakar lebih banyak makanan, tetapi dia sebenarnya mengisi lagi banyak kalori-kalori daripada ni berterusan, kalori yang berterusan, yang menyebabkan dia naik berat badan. Dan bila dia naik lagi dahsyat lah kan. Kalau orang tinggi bila dia naik tu boleh jadi 100 kilo kan. Kalau orang rendah naik pun paling-paling pun 70 kilo, 80 kilo, tapi ini boleh naik sampai 100 kilo, 120 kilo. Menantu coach pun dulu berapa kilo, 100 lebih kilo, 120. Okey. Jadi coach nak fahamkan kepada dia, okay, you kena faham ilmu pemakanan yang you makan yang hari-hari tu. Setiap hari kita kena berdepan dengan makanan. Kalau kita tak tahu, maka setiap hari kita buat kesilapan. Jadi bila kita buat kesilapan tu, macam-macam lah kan alasan kita kan. Tak ada disiplin lah, inilah itulah. Bukan masalah tak ada disiplin. Bila kita punya kehendak tu, dalaman tu, yang audit yang coach cakap tu, dalaman tu tak balance, dan dia mestilah mengeluarkan satu jenis, satu kehendak, satu nafsu. Macam mana kita nak disiplin dalam keadaan kita tak balance tu dalam tu? Okay? Macam mana kita nak disiplin? Tak boleh disiplin pun. Sebab kekurangan kepada benda-bendanya ni, macam seolah-olah, okey, macam contoh, okey, seorang mungkin nak kata seorang yang memang ada niat nak mencuri, contohlah kan, ada niat nak mencuri, tapi dia macam 50-50, dia boleh jadi baik, tapi lepas tu kita letaklah satu jongkong emas kat tepi jalan tu kan, kita cuma cakap jangan ada orang curi. Orang yang tak ada niat nak curi pun macam mana? Dia tak boleh kawal nafsu dia kan, sebab dia nampak jongkong emas tu, dia dalam kesusahan, mungkin dia kena bayar ni, dia kena bayar tu, dia terpaksa curilah. Sebab apa dia terpaksa curi? Sebab you dah tunjukkan depan dia. Jadi benda tu macam satu keadaan yang terpaksa. Jadi sama juga dengan badan kita kan. Badan kita nak mengawal, badan kita nak berdisiplin, tapi bila kita tidak menyediakan prasarana, dia punya logistik dia punya infrastruktur dia, tu cakap pasal ekonomi dah pula kan. Kita tak sediakan keadaan yang sesuai, yang seimbang, yang ideal, of course lah badan tidak boleh mengawal diri dia. Okey, jadi itu punca dia sebenarnya. Okey, ada soalan. Mari kita baca soalan. Coach, macam mana nak kira kalori dalam setiap makanan yang kita ambil? Bahagian kalori ni saya kurang tahulah. Jadi macam ni, betul, memang bukan senang nak kira kalori ni. Even kita punya orang yang dah belajar pakar nutrition kan, bukan senang nak buat kan. Walaupun kita kira kalori tu, macam kalau you ambil MyFitnessPal, dia punya apps, dia ada bantu kita nak kira kalori dia. Tapi kita menjadi satu benda yang susah,
kehidupan kita jadi susah sebab kita nak kira kalori tu. Macam tak tahu macam mana coach nak cakap, memang susah lah kehidupan kita. Jadi apa yang kami latih dalam group coaching kita ialah macam ni lah. Okay, macam ni, you baca, kalau you tengok BUKU, ada tak you akan tengok tu, you baca macam BUKU, oh ini buku. Kemudian KERETA, kereta, oh ini kereta. Adakah kita baca macam tu? Tak, sebenarnya kita tak baca macam tu sebab kita tengok bentuk huruf tu, BUKU tu, kita tengok bentuk, kita tahu tu buku dah. Kita nampak bentuk tu, kereta tu, kita tak payah pun eja kereta. Kita tengok bentuk saja, kita dah kira kereta. Jadi apa yang kami latih dalam group coaching kita ialah bentuk. Okey, macam ayam tu, 100 gram ayam, ini portion yang you perlu makan setiap kali. Jadi kalau kita hari-hari kita sediakan ayam tu sebentuk macam tu, saiz dia macam tu, jadi setiap kali kalau kita pergi kedai pun, kita tak payah fikir pun nak berapa kalori ke apa, kita cuma sediakan, okey saiz macam ni, nasi saiz macam ni, sayur-sayur saiz macam ni. Jadi itu pun dah kira cukup dah. Kami cuma bezakan antara seorang dengan seorang yang lain apabila dia punya berat badan sangat berbeza. Makanan dia sama, dia punya lunch sama, tapi dia punya snacking mungkin kami tambah sikit. Okey, bagi orang yang 1.5 meter rendah dia, kami mungkin galakkan dia cuma ambil satu buah saja untuk snacking. Satu buah atau satu biji telur ataupun satu keping roti, kan. Kita punya meal plan tu. Tapi kalau dia 100 kilo, maknanya macam tadi coach cakap kan, dia lebih banyak memerlukan makanan. So kita tambah, instead of satu buah, 2 buah. Okey. Jadi bentuk macam ni dia lebih kepada menanamkan habit. Okey, menanamkan habit. Kami tak mengajar macam mana kira kalori. Sebab kalau kira kalori agak susah nak hidup, okey. Jadi setiap kali kita jumpa satu makanan, kita ni. Jadi kita akan menggalakkan bila dalam proses turun berat badan, especially orang yang baru, kita galakkan dia cuma stick to the basic saja. Okay, stick to the basic yang simple. Nasi, protein tu dalam bentuk ayam atau ikan, sotong pun boleh, udang pun boleh. Okay, dan sayur-sayuran yang pelbagai warna yang tidak ditumis, separuh pinggan. Jadi kita bentuk macam tu dan kau makanlah ini. Kalau sekiranya ada yang bertanya, coach, ada satu produk ni, macam mana coach? Ada kalori ke ni? Coach, ada satu produk macam ni kalori. Coach cakap, relax lu. Jangan sentuh dulu benda-benda macam tu. Kau yang basic pun kau tak lepas lagi, kau dah mula nak tengok yang ni lah, yang nak tengok. Sebab orang yang nak start program ni, dia punya semangat luar biasa. Dia bukan nak tengok yang apa yang kita ajar. Dia nak tengok yang lain-lain ni semua. Yang apa yang kita ajar pun tak lepas lagi, yang tak settle lagi, kau dah tengok benda lain dah. Coach, kalau makan ni boleh tak? Kalau makan macam ni boleh tak? Yang kau yang makan yang basic ni boleh tak? Kau selesaikan lu makan yang basic ni. Jadi minggu pertama tu kita tahan dia daripada melihat benda-benda lain dulu dan fokus kepada apa yang kami ajar saja dulu. Ini kata macam ni, kalau you nak belajar kereta, macam mana? Takkan kita nak suruh you bawa 140 km 1 jam, kemudian corner baring pergi Formula 1 track kat situ kan? Bukan macam tu kan? Yang itu untuk orang advance saja. Tapi kalau nak belajar betul, kita pergi mana tau? Pakai pun kereta yang kecil tu, ada L, kemudian yang ada 2 steering ke kan? Kan itu basic, belajar, fokus, parking pun slow-slow saja. Itu kan basic. Dah dapat lesen nanti, barulah you pandai-pandai upgrade, pandai-pandai. Yang penting basic tu. Okay? Panjang pula coach nak explain kan. Jadi sebenarnya coach tak guna juga ajar you macam mana kira kalori betul-betul kalau sekiranya you tak nampak dia punya cara menjaga pemakanan secara keseluruhan. Okay? Bila coach lebih suka lagi you tahu secara keseluruhan, yang mana coach selalu explain lah benda tu sama je secara keseluruhan, dan you dah pandai secara keseluruhan tu, barulah you go sikit-sikit, you pandai explore sikit-sikit you punya diri. Ada seorang ni yang dah turun 30 kilo,
Dia dah macam-macam dia modify makanan dia dengan wrap dia bubuk avocado. Dia tahu dah sudah avocado tu memang 300 kalori sebiji. Dia tak boleh pakai satu biji avocado, dia kena pakai separuh atau 1/3. Okey, sebab 1/3 100 kalori dah. Dia sendiri dah tahu dah. Okey, sebab kenapa dia sendiri dah tahu? Dia dah turun 30 kilo. Mungkin 5 kilo yang pertama mungkin banyak dia tak tahu, tapi masuk 5 kilo yang kedua, masuk 5 kilo yang ketiga, masuk 5 kilo yang keempat, dia dah mula banyak fase dan dia dah mula modify makanan dia sendiri. Dan bila coach baru tengok dia buat pun wow, tapi kita pun tak ajar dia dah pandai explore. Ini yang kami nak. Kami tak mau you all menjadi pak turun, tapi kami nak melatih you supaya satu hari you become your own leader. You decide you nak buat macam mana. Panjang kan cerita tu. Okay, baik. So harap Nurul Isma, harap coach faham kan. Jadi kalau sini you nak cari, you nak kira juga kalori betul-betul, rasanya kena belajar tempat lain kono. Okay. Okay, hi coach, hi John. Okay. Coach, sesuai tak minum susu tepung sebelum tidur malam? Coach tak galakkan susu tepung. Sebab susu tepung tu bukan untuk diet itu coach punya pandangan okay, sebab apa? Itu makanan proses. Itulah kadang-kadang ramai bila orang cakap. Sebab kami pun ada gunakan certain produk. Jadi bila kita pun buat presentation kan kat orang, okey kami buat macam ni. Oh, pakai produk ke? Tapi susu tepung pun produk juga. Apa kan produk tu tinggi lemak lagi. Lebih baik sikit Jadi coach tak galakkan susu tepung. Okey, salam coach. Gobok macam mana sebut tu? Juita, salam. Okey, waalaikumsalam. So okey. Jadi okey. Jadi coach dah banyak cerita tadi kan. Ada satu cerita pasal orang yang tinggi sepatutnya dia lebih senang turun berat badan. Okey, tapi because ilmu penjagaan pemakanan dia atau pemilihan makanan dia tak betul, dia lagi naik berat badan. Jadi itu yang pertama coach saya sebut tadi. Yang kedua tentang coach cakap pasal macam mana kita nak mengawal kalori kita melalui tabiat yang coach ada sebut tadi. So kalau orang kalau sebenarnya siapa yang mungkin belum lagi pernah ikut coach yang live sebelum ni, yang nak menjawab balik siapa tadi tu, Nurul Isma tadi tu, jadi macam mana cara pemakanan kita? Coach tak kisah kau akan cerita di sini. Nombor satu, pagi-pagi kita ambil breakfast yang seimbang dengan protein, sayur-sayuran, buah-buahan dan karbohidrat. Karbohidrat boleh jadi roti, boleh jadi oats ke, boleh jadi pasta, okey, boleh jadi wrap ke. Tapi dalam 300 kalori ada portion dia, okey. Macam mana kita tahu 300 kalori tu? Kami ajar portion dia, inilah dia. Okay, jadi tak payah you kira. You buat macam tu saja. Okay, boleh ubah-ubahlah. Okay, dan itu makan pagi ataupun menggunakan meal replacement. Bagi kami pun kami galakkan juga menggunakan meal replacement sebab protein shake. Sebab apa? Pagi-pagi sangat sibuk. Siapa ada masa nak potong-potong buah lah apa semua? Kalau you ada masa, okey. Tapi kalau you tak ada masa, itu banyak masalah tu. Sebab apa? Pagi-pagi dah lah yang paling rushing sekali. Cikgu sekolah lah yang paling rushing sekali. Ada satu coach kami tu, dia kerja biasa je pun, tapi pukul 5 pagi dah siap dah. Pukul 6 dah keluar kerja dah. Okey. Jadi dia tak ada masa nak siapkan breakfast. So ajarlah macam mana punya natural pun. Kalau sekiranya you tak ada masa nak prepare betul-betul, tolak tepi cerita. So kami sebenarnya memberi satu solution yang paling sesuai dengan zaman kini. Okey. Kalau you kata, oh saya tak nak pakai produk ni, jadi you pakai kereta tu apa hal? Bagus jalan kaki je, kan natural jalan kaki tu. Jadi sekarang kan dunia sekarang ni berbeza dah. Okey. Oh, kereta mahal, kenapa boleh beli juga kereta? Kenapa ada orang boleh beli motor, boleh beli kereta? Sebab dia dah nampak keperluan asasi tu memerlukan kepada kereta, memerlukan kepada motor, dan terpaksa beli. Kalau tidak jalan kaki je lah, kan murah macam tu. Tapi bila dia jalan kaki, dia tidak mencapai dia punya keadaan semasa sekarang. Jadi kita kena timbangkan. So pagi-pagi makan tu, kemudian pukul 10 makan snacking, sama ada buah ke telur ke sebiji. That's limit to 100 kalori saja. Okey. Kemudian macam mana kita tahu kalori? Kita akan ajar. Ini you boleh makan ni, you boleh makan ni.
Kemudian the best thing pula ialah every time, every day you akan post you punya makan dalam group, dan kita akan tegur. Kita akan tegur, cik, yang ini tak boleh, yang ini jadi kita tinggalkan dulu, kita ambil yang macam ni, macam ni, macam ni. Jadi sebenarnya kita mentor you, kita guide you sebenarnya, kan? Kalau kita bagi you teori macam ni saja pun, maybe you lupa, maybe you tak faham, kan? Bukan senang nak faham ni. Bagi coach rasa mudah, tapi bagi orang yang first time ni mungkin tak senang. Jadi bila dia ikut coaching program selama 21 hari ni, dan kalau dia aktif pula tu, post ni, memang kadang-kadang yang posting tu pun pelik-pelik juga orang post, kan. Tapi kita betulkan 3 hari je, 3 hari kita betulkan, yang lain semua okey dah sampai 21 hari. Okey. Selepas naiking tu makan tengah hari suku-suku separuh, biasalah kan, suku karbohidrat, suku protein, dan separuh sayur-sayuran berwarna-warni. Okey, kemudian pukul 4 pula pun snacking juga, dan malam lagi dinner pun sama macam tengah hari tu. Okey, jadi itulah dia punya konsep. Susah ke? Tak susah, tapi nak amalkan tu ramai orang tak boleh. Pasal nombor 1, dia tak ada group support. Itu nombor 1. Nombor 2, tak ada orang yang tegur dia. Okey, nombor 2 tak ada orang tegur dia. Jadi kami akan tolong bantu you untuk tegur you. Itu nombor 2. Nombor 3, dia tak ada macam guru support satu yang tak ada orang yang nak tolong timbang dia, nak tolong tanya dia. Hari ni timbang, minggu ni berapa, minggu depan berapa. You see, kalau ada orang you kena timbang and then post you punya gambar timbang kepada coach tu, katalah Isnin, setiap Isnin kita buat setiap Isnin. Bila kita post tu, kita rasa macam ni tak seriau ke apa ke. Kalau aku makan lebih-lebih nanti aku post ni macam tak ada result ni, susah hati juga. Takut nanti ada pula orang yang nak timbang, dia bergantung siap. Dia gantung ambil gambar, ambil gambar. Jangan pula macam tu, kan. Itu tipu diri sendiri namanya. So dia akan hantar result timbang dia tiap minggu. Jadi kami tak apa-apa pun, kami tak marah pun. Kalau dia tak turun berat badan, kita cakap tak apa, cuba lagi. Tapi dia akan rasa sendiri self-guilty dia. Dia akan rasa self-guilty dia, menyebabkan dia akan self-discipline. Dia akan menjaga diri dia. Dan kami timbang bila tahu? Kami timbang Isnin. Kami galakkan mereka timbang Isnin. Kenapa? Supaya weekend nanti mereka kena jagalah. Kalau kita timbang hari Jumaat, weekend tu joli lah, kan. Jadi kita nak cuba kawal macam tu. Jadi cara macam ni lah membuatkan mereka lebih berdisiplin. Tak pressure, because kalau diorang tak hantar timbang pun kita tak announce, oh yang ini tak hantar timbang, yang ini kenapa semua. Kita pun tak ada. Yang tak hantar timbang tu kita faham lah, mungkin dia ada masalah, kan. Tempat kerja pun dah stres, masuk grup lagi stres, buat apa? Kita tak nak bagi you all masuk stres. Jadi bila you ada that environment, membuatkan you akan more disiplin untuk menjaga you punya pemakanan. Jadi kalau sekiranya coach bagi yang 5 yang cara pemakanan tu, kemungkinan you tak boleh nak amalkan juga. Maknanya you kena ada satu group support untuk membantu you all, kan. Okey, soalan, sarapan pagi minum susu farm fresh kurma. Wow, coach tak berapa gembira lah dengan proses-proses ni. Kalau nak makan kurma terus betul-betul. Tak payah pergi ambil yang ada ke yang susu farm fresh kurma. Maknanya dia macam, kalau kita nak makan yogurt natural. Jangan ambil yang perisa buah, sebab dia dah tambah gula. Kalau nak makan susu, jangan ambil yang strawberry punya, yang coklat punya. Itu dah out dah tu. Kalau nak ambil pun low fat milk, okay. Jadi you all pun dah kata tak nak makan, tak nak produk. Jadi kenapa nak ambil produk-produk ni semua? Ambillah kurma yang original, okay. Jangan pula ambil yang kurma yang yang masuk macam batu bata tu, macam asam jawa tu, yang itu terlalu tinggi gula, tak tahu macam mana lah dia. Kalau boleh, sebaik-baiknya kurma yang paling fresh kali, kan. Kita memang susah nak dapat benda yang fresh, tapi usahalah yang terbaik, okey. Okey, ya. Roslinda dah jawab soalan tu.
You all tak banyak pun soalan kan. Jadi okey, sekarang jadi untuk kembali pada coach punya point yang asal dari tu, dah cuti-cuti naik berat badan, nak turun macam mana. Jadi sebenarnya cuti ni tak apa untuk you all makan. Kalau coach cuti pun baru-baru ni coach dalam rumah ni apa ahli keluarga datang daripada kampung 3 hari kat sini, kita pun makan lah, makan. Tapi lepas tu apa jadi? Lepas tu macam mana kita nak jaga balik kita punya makanan? As long as you tahu nak jaga you punya berat badan tu, sepatutnya okey lah. Okay? You setakat 3 hari tu, setakat 3 hari tidak memberi kesan sebenarnya. 3 hari cuti, even 5 hari, even 1 minggu. In fact, kalau coach pergi keluar negara bercuti pun lebih aktif lagi. Kita berjalan sini, berjalan sana, makan. So sebenarnya tak ada efek. Tak ada efek sangat. Melainkan kalau you cuti, you makan, tengok TV saja, tak buat apa-apa, macam guling beras dekat rumah tu, tu ada masalah. You cuti, you sepatutnya lebih aktif, dan dalam masa yang sama you enjoy you punya makanan. Okay? Dan yang penting ialah bila lepas cuti tu, that's why ilmu tu penting. Nak menjaga pemakanan banyak faktor. Kita mungkin emosi kita terganggu pun satu hal juga. Kita kalau emosi terganggu, kita nak makan je, kita tak peduli lah badan kita. Tapi sampai kalau emosi kita terganggu, kita bagi masa lah, relax dulu. Jangan kita macam stres. Diet pun lari ke laut, emosi pasal benda lain pun jadi bertindan. So bila kita emosi dalam keadaan tak stabil, mungkin kita stres kerja ke, adalah keluarga punya hal ke, jadi kita slow down diet dulu. Kita tolak tepi diet dulu, kita settlekan emosi dulu. Kita jangan dua-dua kita nak settle, sengsara kita. Okay? Jadi janganlah macam merelakan diri, menghancurkan diri, terus makan tanpa kawalan kan. Maknanya kita ada ilmu tu, kita tahu, dan kita makan untuk melegakan diri kan, kerana kita makan ni untuk melegakan diri daripada emosi. Tapi make sure you settle emosi tu. Sama juga kalau kita sakit. Kalau kita sakit kan, macam kita tak lalu makan, jadi kita kena makan benda yang kita lalu. Masa tu jangan kira diet. Sebab apa? Benda yang kita lalu je kita nak makan. Macam mana kita nak diet? Jadi kita ikut celah nafsu kita, makan yang sederhana, tetapi dan selesaikan masalah kesihatan kita dulu. Okay? Makan ubat, makan. Nanti kalau kita tak makan, nanti kita tak ada tenaga. Jadi kenapa mulut tu memilih apa yang dia makan? Sebab ketika tu dia sendiri nak tahu apa dia nak makan. Dia nak gula, mungkin dia nak gula. Dia nak energi, dia nak ni. So layan sajalah kan. Okay, lepas kita dah baik, dan barulah kita kembali kepada kita punya normal diet. That's why diet ni tak boleh nak bercampur-campur dengan benda-benda lain. Okay, bagi coach, kalau you terlampau banyak gangguan kehidupan you selesaikan gangguan tu. Okay, takkanlah you nak hidup 365 hari semua gangguan je. Itu you masalah besar. Okay, katalah tempat kerja you mengganggu, ini mengganggu, itu, tukar kerja tu, lokasi tempat tinggal tukar kalau tempat tinggal tu teruk sangat. Jadi you have to change your environment to get something new, to become something better. Okay, tak boleh kita macam kita telan diri kita telan masalah tu mengharap dia akan berubah. Dia tak akan berubah. You kena berusaha untuk berubah. Okay, so for me, diet is diet, benda lain tu benda lain. Okay, dan bagi coach, kalau you sudah start diet, you buat betul-betul. Okay, tak boleh nak macam buat 2-3 hari, lepas tu break the momentum, kemudian buat 2-3 hari, kemudian break the momentum. Tak jadi. Okay, sebab apa dia macam ni? Satu kali kita break momentum, makanan yang kita makan tu terlampau banyak kalori yang akan mengganggu kita punya proses turun berat badan. Dalam 1 minggu tu 2 kali saja kita kacau, tak ada result. Okay, 2 kali, kadang-kadang sekali saja kita kacau. Okay, tak ada result. So my experience, sekali kita start terus ya, jangan ada gangguan. That's why you perlu group coaching. Sebab group coaching yang boleh memberi you satu kekuatan supaya dia tak terganggu. Sebab you are focus. Kalau you ada dalam group coaching tu, you lebih fokus. Direction tu you lebih fokus. Tapi kalau you sorang-sorang, senang diganggu. Orang ajak makan, tak apalah, okeylah, besoklah aku start balik. Memang sampai bila you tak akan boleh turun berat badan.
Sebab for me, daripada experience coach, once you sudah start, you got to get the momentum going. Tak boleh ganggu. Okay. So even cheat meal pun kita tak bagi. Keras kan? Cheat meal pun kita tak bagi. Kenapa kita tak bagi cheat meal? Sebab kita tahu you all pun cheat juga. Macam mana pun you cheat juga. Jadi kalau bagi cheat meal lagilah 2 kali cheat. Cheat meal pun kita tak bagi. So nampak tak berapa punya fokus tu kalau nak turun berat badan. That's why mungkin ramai orang tak boleh nak turun berat badan, sebab mungkin dia tak perasan bahawa once you get the momentum, you cannot break the momentum. Just continue the momentum tu. That's why you perlu makanan balance. Sebab kalau you tak dapat makanan balance, you tak boleh continue momentum tu. Sebab you tak larat. Mungkin kalau sebab tak balance, energy tak ada, okay? Kalau protein tak cukup, mungkin you body akan jadi stress. Kita tak mau. Kita nak you turun berat badan tu dalam keadaan badan tak stres, badan comfortable. Dalam keadaan walaupun dikurangkan kalori tu, walaupun dia ada stres dia, tetapi dia dalam keadaan yang selesa, dia boleh berterusan sampai 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan dia boleh terus. Yang ini yang kita nak. Okay, kita tak mau you macam ada orang tu bila dia diet tu, dia diet sungguh-sungguh. Semua tak makan. Tapi dia tak boleh bertahan begitu. Dia tak bertahan lama macam tu. Sebulan je dia boleh buat, lepas tu dia hancurkan diri dia sendiri. Okay. So kalau stres makan tak ingat-ingat. Okay, macam mana? Saya kalau stres makan tak ingat-ingat. Macam mana nak kawal. So macam ni lah. Mungkin kadang-kadang mungkin macam ni lah. Coach tak tahu apa Nora Shikin punya stres kan. Adakah berterusan. Kalau stres tu sekejap stres, Macam ni tau. Kalau kita boleh divert attention kita kepada satu benda yang kita seronok, mungkin benda tu akan menjadi kecil. Tapi kalau kita tak ada benda lain kita buat itu saja, definitely mungkin kita jadi stress. So it's good untuk divert kita punya attention kepada benda lain. Jadi group coaching ni a little bit divert you punya attention kepada benda yang you stress tu. Atau you stress dengan you punya boss, contohlah, kita tak tahu kan, you stress dengan you punya boss, you punya kerja, ataupun you punya subordinate, orang-orang bawah you stress. Tapi kalau isinya you divert, you ada satu benda yang you seronok buatkan you akan tinggalkan benda tu. Kemungkinan. Tapi kalau stres tu berpanjangan, yang akan efek you punya kesihatan, dan bagus you fikir masa depan kau nak terus ke tidak kerja tu. Jangan lupa rezeki Allah bagi banyak cara, banyak punca dia banyak. Bukan situ saya punca. Kalau tempat itu boleh mengganggu you punya ibadat, boleh mengganggu you punya perhubungan pada Allah Taala, boleh mengganggu you punya perhubungan dengan suami isteri, boleh mengganggu you punya perhubungan dengan anak-anak. Okay? Jadi rasanya coach rasa baiklah you doa supaya minta Allah carikan kerja, dapatkan kerja yang lebih baik daripada situ. Okay? Jadi jangan layan dengan stres tu. Jangan rasa macam bila sudah stres terus kata inilah rezeki yang aku ada. Macam mana kau tahu? Kau tak usaha pun nak cari benda lain. Okay? Jadi jangan settle. Don't think that that's the only solution you have. Find solution. Coach pernah nasihat yalah, anak coach pun dia mencari satu rumah kan. Sebelum dia kahwin ni, dia cari rumah. Jadi dia jumpa satu rumah tu, tapi lama lagi, belum lagi sampai masa dia nak kena bayar ke apa ke semua. Coach cakap kepada dia, selagi belum sampai dia punya tarikh deadline dia, you cari lagi yang lain. Bagi dia rasa dia dah cukup macam ni dah. Tapi for me, selagi kita belum ada lagi dia punya deadline tu, you ada peluang lagi nak cari, you cari lagi. Don't stop until it is you really come to the last the penghujungnya. Maknanya finish strong lah, fight till the last moment. Okay, cari sampailah. Jadi apa yang lepas tu dia ikut nasihat kita, tengok dia dapat rumah yang lebih baik lagi. Kemudian lepas tu dia dapat rumah yang lebih baik lagi. Jadi betul lah, maknanya you don't settle dengan apa yang you ada, memikirkan bahawa inilah kehidupan aku. Jangan sampai kat situ. Cari usaha untuk cari kehidupan yang lebih selesa. Kalau dia akan mengganggu kita punya hubungan pada Allah Taala,
Dia mengganggu kita punya perhubungan dengan suami isteri kita, mengganggu hubungan kita dengan mak bapak kita, mengganggu hubungan dengan anak-anak kita. Yang ini sudah bencana sudah ni kalau macam ni kan. Okay. Tak tahulah coach rasa Nor Ashikin ada hubungan ke tidak yang coach cakap tadi tu So coach nak share sebelum habis ni, coach ada nak share sikit apa yang berlaku baru-baru ni dalam program di mana result dorang kan. Yang ini mereka tengok ini adalah antara result. Coach tak bagi gambar sini, before after tak ada, because rasanya bukan semua orang selesa nak tunjuk gambar dia, betul lah. Jadi kita pun respect dia punya privacy. So coach tak adalah tunjuk gambar kan. Jadi you all pun rasa kalau you ikut mana you, melainkan orang tu betul-betul kata okay coach, you can show my picture, saya rela kan, rela. Jadi barulah coach tunjuk. Tapi coach boleh tunjuk graf je lah kan. Tengok dia punya penurunan berat badan dia. Kalau you tengok sekejap okay, sorry. Penurunan berat badan dia kan. Cuba tengok, ini adalah masuk yang bulan dia start 12 Disember, sekarang sudah hujung. Jadi maknanya 1 bulan setengah kan. 1 bulan setengah. Tengok tu macam mana pattern dia kan. Pattern dia turun dulu very fast, kemudian lepas tu ada cuti masa tu dia naik balik, kemudian dia turun lagi balik. Tapi sinilah kita akan memberikan dia macam apa, ransangan. Okay, no problem yang sini ni, ini cuti, no problem, keep up. Jadi dia turun lagi balik. So kalau some people dia tak nampak dia punya result, macam mana question tu, balik. Kalau some people dia tak tahu, bila dia nampak macam ni saja, dia rasa kecewa kan. Dia rasa naik balik berat badan, dia ingat macam naik terus lah kan. Tapi sebenarnya coach mempunyai pengalaman, ini normal, ini biasa je lah. Jadi bila dia terus lagi, turun. Sekarang dia akan masuk bulan Februari, dia akan rejoin lagi balik untuk Februari sebab dia nampak macam penurunan yang luar biasa. Kemudian coach nak tunjuk lagi ada seorang lagi yang baru juga join. Harap-harap coach jumpa. Bismillah, mana dia? Mana dia? Tak jumpa pula korang ni. Sebab daripada WhatsApp, kau cari daripada WhatsApp. Kerana WhatsApp ni kan depan mata kita pun kita tak jumpa. Betul tak? Siti Hajar ni pun dah masuk bulan yang ini, sama juga macam tadi. Tengok, yang ini lagi cantik, straight line je. Ini orang yang tidak mempunyai masalah. Okay, straight line je terus. Jadi so ini akan kami pantau. Bila kami pantau macam ni, you akan rasa macam bertanggungjawab lah nak jaga kan. Kalau tidak nanti tengok graf tu nanti macam mana graf tu. Ni Faizul pun baru join. Faizul dah turun berapa? 19 kilo ya Faizul. Nak tengok tak gambar Faizul ni? Faizul baru join sini. Faizul ni mana tu? Ni WhatsApp ni nak cari. Okey. Even Faizul punya ada seorang coach pula macam ni juga kan. Tengok. Kan? Ini baru bulan yang pertama. Dia turun, kemudian dia naik balik sini, no problem, dia naik balik pun. Nanti dia turun. Kalau dia teruskan lagi nanti, benda ni jadi tak ada apa-apa dah. Because dia akan turun. So kami punya kerja ialah untuk memberikan dia semangat. Okay? That no problem, benda tu tak ada masalah. Kita akan tunjuk dia banyak contoh-contoh yang lain yang macam you juga, tapi okay, ini interesting. Ini Faizul yang dah turun 19 kilo. Okay, tengok kan, dia turun, dia mula-mula dia turun, lepas tu dia slow down kat sini kan. Tapi slow down kat sini ni bukan semestinya dia slow down, dia lebih kepada menstabilkan badan itu. Jadi siapa yang boleh menerangkan, kalau you tak biasa, you akan rasa, mungkin Faizul kalau tak ada coach, dia akan rasa kecewa kat sini. Sebab kenapa dia rasa kecewa? Dia akan rasa bahawa dia tak ada result, dia stagnant, dia static. Tapi mengikut pengalaman coach cakap tak ada masalah. Tengok, lepas tu dia turun lagi balik kan di sini kan. Sebab kadang-kadang badan mengambil masa untuk rehat. Kadang-kadang badan mengambil masa rehat 4 bulan. Tapi dalam masa 4 bulan tu, walaupun kilo kita tak turun, tapi inches kita turun. So siapa yang boleh memberi you semangat, memberi nasihat,
kalau bukan coach kat sini yang akan memberi. Sebab kami dah 13 tahun, kami dah melihat macam-macam pattern orang turun berat badan. Jadi inilah kerja kami kan. Jadi macam Faizul tu, saya tengok tiap minggu dia hantar dia punya result berat badan. Okey. Ada satu orang lagi coach nak tunjuk ni. Kenapa nama dia hilang? Ini seorang lagi. Tengok orang lain pula aku tunjuk. Okey, yang ini dah capai dia punya berat badan ideal dia. Dia tak banyak lah. Muscle naik, lemak turun coach. Siapa yang bagi tahu Faizul macam tu? Kan kalau sekiranya Faizul sendiri ni, mungkin Faizul akan rasa frust, betul tak kan? Okey, yang ini pula dia the first week dia tengok tu, dia first week dia naik pula berat badan. Aduh, macam mana kan? Lepas tu dia turun, sekarang sudah dapat berat badan ideal dia. Masa berat badan ideal pula, kita akan tunjuk dia macam mana nak maintain berat badan ideal. Okay, so kita akan beritahu dia bila you dah sampai berat badan ideal, ada tendency you nak naik balik. Sebab you punya body, logistik dia masih lagi, memory dia berat badan yang lama. So dia akan cuba menaikkan balik kembali berat badan yang lama. Jadi kita akan coach, kita akan guide you to maintain. Macam mana you nak maintain you berat badan, berapa lama you kena maintain berat badan seperti itu untuk dia stabil. Macam kami dah stabil, dan makan macam mana pun paling-paling dia naik pergi 2 kilo, 3 kilo. Kemudian start balik dalam yang hari itu, dalam masa 6 hari coach turun balik 2 kilo kan. Allahu Akbar. Ini seorang yang coach ada masuk dalam baru-baru ini dalam Instagram. Okay, dalam dia turun dalam 9 kilo. Ini bukan semua orang dapat result yang sama ya. Saya thank you ya. Faizul pun orang yang luar biasa, yang mengikut belajar, yang bersedia belajar dan bersedia untuk menerima teguran. Okey, ini coach baru kita. Dia turun 9 kilo. Dalam masa 21 hari dia turun 9 kilo. Dia berat badan dia berapa tu? Berat badan dia 135 kilo. Siapa yang 135 kilo sini? Boleh tengok tak macam mana dia turun 9 kilo. Dia straight line gitu. Yang merah tu ialah dia punya trend lah. Merah tu ialah kita punya calculation graph. Kita akan kira banyak-banyak point tu. Ini purata turunan dia. Jadi dia turun betul-betul konsisten. Okay? Tetapi of course, straight line itu tidak berlaku sampai bila-bila. Kemungkinan bulan kedua nanti dia macam ni sikit. Itu normal, okay? Alright. Ada seorang, kenapa dia coach tak jumpa dia ni? Adalah Julana, Rozina, Yaslina, Siti dah. Wallahualam. Okey, tapi apa yang coach nak tunjuk ialah orang yang baru join tadi. Yang tadi tu baru join tadi, yang 9 kilo tadi kan. Tapi bukan semua orang turun 9 kilo. Ada yang turun 3 kilo, 4 kilo. Yang ini tadi yang luar biasa, turun 9 kilo. Dan pula nanti harap macam coach saya nak join, saya nak turun 9 kilo. Macam inilah. Kita buat kerja kita, biar badan buat kerja dia. Okey. Kita tak tahu badan kita macam mana. Kalau badan kita 3 kilo sebulan, kita terima 3 kilo sebulan tu, kita dengan angka tu. Okay? Tapi kalau badan tu ada 5 kilo sebulan, kita bekerja dengan angka tu. So badan kita tak boleh kawal. Kita boleh kawal apa yang kita makan setiap hari. Dan respon badan itu adalah di luar kawalan kita sendiri. Jangan buat kerja Tuhan, orang kata kan. Okay? So itu saja yang coach nak share hari ni. Melainkan kalau ada lagi siapa yang nak bertanya lagi. Tak ada orang bertanya kan, semua senyap. You all tak ada masalah ke you turun berat badan ni? Siapa yang ada masalah? Ada nak tanya apa lagi? Ke dah biasa coach hari-hari cakap benda-benda yang sama je. Habis mana ada benda lain lagi? Macam inilah coach nak bagi satu contoh. Benda yang sama tu memang benda yang sama. Kalaulah kita bagi you macam-macam benda, terlalu banyak benda-benda baru, bukankah turun berat badan tu jadi complicated kan? Oh, aku kena belajar ni, aku kena belajar. Oh, yang ini aku tak belajar lagi, yang ini aku tak belajar lagi. Allah, yang ini macam mana aku nak turun berat badan ni? Nampak? Coach selalu ambil satu contoh. Contoh ni memang jelas. Last sebelum coach habis ni, last satu contoh. Sekarang ni kalau coach ni sekarang Wangsa Maju
Tak tahu you all dari mana semua. Kalau you boleh komen you all dari mana tu bagus juga kan. Jadi kita ada engagement sikit. So coach ni dia mangsa maju. Katalah coach nak jalan pergi KLCC. KLCC somewhere ni lah. KLCC lebih kurang 6 km kot dari sini. 6 km. Okey. Katalah bukan coach. Bukan coach lah. Okey. Baby, seorang baby. Baby nak berjalan pergi KLCC 6 km. First thing apa dia kena buat? First thing dia kena belajar macam mana berjalan. Betul tak? Okey? First thing dia kena belajar macam mana berjalan. Macam mana berjalan tu? Langkah kiri, langkah kanan, tu langkah kanan, langkah kiri, langkah kanan, langkah kiri. Kemudian kalau ada naik bukit sikit, mungkin belajar macam mana naik bukit. Kalau ada turun bukit, macam mana nak turun bukit. Kalau ada longkang, macam mana nak cross longkang. Kemudian kalau ada tangga, macam mana. Itu pun tengok keadaan dia kan. Once kita dah tahu dah basic dia, langkah kanan, langkah kiri, langkah kanan, langkah kiri. Dan kalau seorang baby itu dah mula membesar, dah pandai, dah berjalan, apa yang perlu dia buat daripada sini pergi ke LCC? Langkah kanan, langkah kiri, langkah kanan, langkah kiri, langkah kanan, langkah kiri. Betul tak? Langkah kanan, langkah kiri, langkah kanan, langkah kiri, sampailah ke KLCC. Betul tak? Ada perlu dia buat apa-apa? Kau dah 10 langkah nanti kau kena lompat 3 kaki. Kemudian kau jalan ni kau kena meniarap. Tak ada. Melangkah kanan kiri, kanan kiri, kanan. Benda yang sama. Dia akan buat benda yang sama berulang-ulang sampailah ke LCC. Setuju? Sama juga dengan turun berat badan. You tahu basic yang coach cakap tadi 5 kali makan sehari, ini. Once kita dah tahu basic, apa kita perlu buat? Repeat sampailah turun 5 kilo. Repeat sampailah turun 10 kilo. Tak ada benda yang pelik kita nak buat. Kita buat benda yang sama je sampai kita capai kita punya berat badan yang kita nak. Okey. Jelas tak? Mudah tak kalau buat macam tu? Kan susah kalau okey, kau kena buat macam ni. Lepas tu minggu depan kau kena buat benda lain pula. Minggu depan kau kena buat benda lain lagi. Alamak, complicated lah. Life Allah jadikan benda ni sepatutnya mudah. Jangan jadikan dia complicated. Terima kasih Ana daripada Pekan Pahang. Oh, tahu kan kalau kita sebut KLCC kan? Alah. Amin daripada Kerteh. Masya Allah, jauh-jauh. Azura dari Pontian. Dan Amin dari Kerteh. Oh, 2 orang dari Kerteh ya. Amin dengan Amin. Oh, dua-dua Amin ya. Okey, Kerteh 2 kali Amin masuk. Thank you very much semua. So, harap ini sebagai satu pembukaan lah kepada you all lepas bercuti ni. Dan kami masih dibuka untuk pendaftaran bagi online coaching program. Apa bezanya 3 kali makan? 3 kali makan. Kami punya filosofi 5 kali makan. Jadi mungkin ada orang lain 3 kali makan. Okey, tapi kami punya filosofi 5 kali makan. Kenapa 5 kali? Sebab panjang pula. Okey, explain ni. Kenapa 5 kali? Sebab bila kita dah potong kalori kita seharian, kita makan sedikit, lebih baik kita bagi makan tu sikit-sikit. Bagi makan badan sikit-sikit supaya dia tak ada dalam keadaan yang berlapar. Jadi kita bagi dia breakfast, kemudian pukul 10 makan snacking. Pukul 12 makan lagi, pukul 4 makan lagi, dan pukul 7 atau 8 makan lagi. Kalau kita tak ambil snacking tu, takut-takut nanti pukul 12 kita lapar sangat. Bila kita lapar sangat, kita out of control. Bila out of control, apa pun kita ngap. Habis diet ke laut. Jadi kita tak mau dalam keadaan yang kita berlapar. So kita kena makan pukul 10 supaya kita cushion kita punya effect tu. Kita cushion kita punya lapar tu supaya by the time kita pukul 12 nanti kita masih lagi ada rasa not bad. Kita boleh kawal. Yang penting kita selalu dalam keadaan yang terkawal. Itulah sebab kita makan 5 kali sehari. Okey? Nampak kan? Beza-beza kan? Okey. So itu saja. Coach nampak adalah orang sudah start tanya-tanya pasal program. Moga-moga you all terbuka hati untuk join kita orang, untuk kami membantu lagi you all lebih banyak lagi orang. Malaysia ni ada 50% obesity, dan the worst thing is bukan pasal obesity saja, mereka tak tahu nak jaga pemakanan. Kadang-kadang coach tengok dekat gerai-gerai kedai-kedai makan, semua kedai makan nasi campur, tengok nasi dia satu bukit. Satu cawan pun 200 kalori. Satu bukit tu entah ada 500-600 kalori. Belum masuk lauk dia lagi, belum masuk kuah dia lagi, belum masuk lagi dia punya sirap lagi, belum masuk. Aduh, coach tengok kau makan pun dah 1000 kalori dekat situ dah. Macam mana kau nak turun berat badan? Dah lah. Jadi kita rasa macam
dalam Malaysia obes 50%. Ilmu tentang pemakanan pun tak ada. Jadi sebaik-baiknya kalau you faham, macam Faizul faham sekarang, nanti Zaidi faham, Siti faham, ramai lagi orang kat sini faham, sekurang-kurangnya dia punya suami atau isteri pun nanti faham juga, anak-anak pun faham juga. Dengan itu merebak. Jadi kita membantu Malaysia untuk menjaga pemakanan yang lebih sihat lagi. Okay? So itulah coach punya impian, coach punya iltizam, kalau boleh nak membantu you all. Tapi cara bantu coach, bantu you all, tanyalah Faizul, tanyalah siapa-siapa. The only way coach boleh bantu you all ialah dengan you masuk coaching program tu. Daripada situ baru you faham. Okay? Saya Diana di Rawang masih dalam tempoh berpantang. Yalah, Nur Diana kan ada masuk hari tu. Teringin nak dapatkan berat badan sebelum pregnant naik 26 kilo. Harap berjaya back to normal dalam masa 3 bulan. Yes, tapi itu saja jangan tak balance makanan tu. Orang yang pregnant sebab dia nak menyusu anak, okay, dan dia nak repair badan dia memerlukan makanan. Tapi ramai orang dia tak makan makanan balance. Coach pernah kenal ada seorang, mungkin dia ada dalam live ni, ada tak dalam live ni, lepas bersalin dia makan burger, dia makan burger sebab dia ingat dia nak bagi baby dia makan ke apa ke, dia lapar ke, dia buat alasan macam tu lah. Dia makan burger, tiba-tiba dia naik. Tapi you have to choose the right food untuk you turun berat badan. In fact, kalau you ibu menyusu, ibu breastfeeding, you bakar lebih kurang 700 kalori sehari hanya dengan menyusu baby you, kan? Breastfeeding. Sebab susu mempunyai tinggi lemak. Jadi you akan transfer you punya lemak kepada baby. Memang baby memerlukan lemak yang tinggi. You sepatutnya boleh turun berat badan dengan cepat. Allah dah jadikan you, memang breastfeeding ni adalah satu cara untuk turun berat badan. Tapi make sure you replace you punya makanan dengan balanced food, bukannya high calorie food. You tengok balik coach punya live awal-awal ni, apa yang coach cakap pasal balanced food. Kenapa orang tinggi memerlukan lebih banyak makanan daripada orang yang 1.5 meter? Kenapa orang yang menyusu lebih banyak perlu makanan berbanding dengan orang yang tidak menyusu? Okay? So you have to understand you punya keperluan badan. So itu saja yang coach boleh sampaikan. So terima kasih kerana you masih bersama dengan coach malam ni. Tolong share, tolong like, tolong mention nama-nama orang yang terlibat, yang you rasa you nak bagi peringatan kepada mereka ataupun memberi manfaat video ni kepada mereka, supaya apa yang coach sampaikan ni boleh sampailah kepada orang lain, dapatlah pahala sikit-sikit. Okay? So itu saja, yang benar itu dari Allah, yang silap itu adalah kelemahan coach. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye semua.